Jabatan Pilihan Raya ELD hari ini meminta maaf berhubung kesilapan mengenai kad undi. Ini apabila lebih 9,800 pengundi di JRC Tanjung Pagar mendapat bukan satu tetapi dua kad undi berbeza setiap seorang. Ia berpunca daripada kesilapan syarikat penciptanya, Topen, yang turut mengirimkan kad undi versi ujian citakan bersama-sama dengan kad undi yang betul. Kesilapan tersebut terdedah selepas ELD mendapat maklum balas daripada sebilangan pengundi bahawa mereka menerima dua kad undi dengan nombor siri berbeza. Menurut ELD, syarikat pencipta itu menghantar cetakan ujian ke 4,803 isi rumah. Daripada sekitar 9,800 pengundi di JRC Tanjung Pagar yang terjejas, lebih 9,300 menerima dua kad undi dengan nombor siri berlainan. Bakinya menerima dua kad undi dengan nombor siri yang sama. Pengundi yang terjejas adalah mereka yang ditetapkan untuk mengundi di Sekolah St. Margaret, Balai Rakyat Tanglin, Sekolah Rendah Farrer Park dan Dewan Sukan Delta. Pihak ELD sedang menghubungi para pengundi yang terjejas untuk memaklumkan mereka tentang nombor siri pengundi atau VSN mereka yang tepat. Topen adalah syarikat pencipta global Jepun dengan ibu pejabat di Tokyo dan mempunyai cawangan di Singapura. Pihak ELD memberi jaminan terdapat proses sedia ada bagi memastikan pengundi dengan dua kad undi hanya boleh mengundi sekali sahaja. We didn't try to contact ELD because we know there must be some mistake on their part to send us to. But we are pretty assured that we have one correct, and anyway we have the SingPass, the e-poll card under the SingPass to use. So we are not very disturbed by it. Calon Presiden Ng Kok Song berkata sudah tiba masanya Presiden dipilih seorang yang tidak berpihak. Dalam ucapan siaran calon Presiden, Encik Ng menekankan bahawa kesemua ketua negara yang dipilih sebelum ini ada kaitan atau mendapat sokongan Parti Tindakan Rakyat yang memerintah. I strongly believe that the time has come for the elected president to be non-partisan. In other words, a president who has not belonged to any political party and a president who is not endorsed by any political party. The president should be independent of any political party so that the president can exercise the important responsibilities without fear or favour. Encik Ng menambah Singapura tidak lagi boleh menganggap bahawa pemerintah akan sentiasa baik dan jujur. Jadi perlu ada simakan luaran. Menyifatkan jawatan Presiden sebagai simbol perpaduan rakyat, beliau ingin berjuang untuk melakukan yang sejahtera, melakukan yang betul serta melakukan kebaikan untuk rakyat Singapura. Melakukan yang sejahtera ialah dengan memiliki ketahanan minda dan tubuh, sedang melakukan yang betul ialah untuk hidup berdasarkan kod kewibawaan. To do good is to build a more caring and kinder society. Over the years, I've advocated for and contributed to palliative care, the disability sector, children's charities, and animal welfare groups. I pledge to give my voice to the youth, to the elderly, and to the vulnerable communities so that no one may be left behind in Singapore's progress. Sementara itu, Encik Tharman Shanmugaratnam pula mengatakan bahawa sedang Singapura menjadi sebuah demokrasi dengan pandangan yang lebih pelbagai, cabarannya adalah untuk memastikan bahawa ini tidak menjadikan masyarakat lebih berpecah belah. Beliau berkata dunia sedang bergerak ke era yang lebih berpecah belah dan tidak stabil dan ini akan menguji semua negara, terutama negara lebih kecil seperti Singapura. Encik Tharman mengatakan demikian dalam ucapan siaran Presiden beliau. Our real challenge as Singaporeans is to ensure that this diversity of views does not lead us to a more divided society, like many others. We must be a democracy with more space for different views and a thriving civil society. But to be confident of our future, we must also be a society with a strong centre
of shared aspirations and respect for all citizens. Sekiranya dipilih, Encik Tarman mahu mengukuhkan lagi budaya menghormati bagi semua rakyat Singapura. Beliau juga mahu memanfaatkan kedudukan antarabangsanya untuk menggalakkan kepentingan Singapura di peringkat global. Encik Tarman juga mengatakan beliau akan memastikan rizab negara digunakan dengan cermat dan agar Singapura mempunyai institusi perkhidmatan awam yang jujur dan kelas pertama. Through my many years in government as a minister, I've held on to my ideals of social justice and inclusiveness and worked continually, year after year, to build consensus on practical and sustainable ways to uplift workers' and ordinary citizens' lives. While the President stands apart from the government and does not make policies, I will never waver from this purpose in my life and independence of mind as I fulfill my duties. Dalam ucapan siaran calon Presiden beliau pula, Encik Tan Kin Lian menjelaskan bahawa beliau tiada niat untuk menjadi musuh kepada pemerintah yang dipilih. Sebaliknya, beliau berharap untuk berganding bahu dengan pemerintah bagi melaksanakan tanggungjawab utama sebagai Presiden. It is vitally important that the reserves are invested soundly to produce a good rate of return over the long term, covering 5 years or longer, and is not exposed to high risk. Apart from ensuring that the past reserves are invested prudently, I intend to work with the government to ensure that the past reserves are used wisely for the benefit of our current and future generations. Encik Tan menambah adalah penting juga untuk mempunyai individu-individu yang sesuai bagi menyandang jawatan tertinggi dalam perkhidmatan awam. Beliau berkata mereka yang mempunyai pengetahuan melalui latihan sambil bekerja, mereka di lapangan serta cendekiawan juga harus dihargai. We need different types of people, those with talents and those with practical experience to form a good team. I wish to see that the people who have gained knowledge and practical experience from many years of dedicated service are given the opportunity to advance to positions of leadership. Menyifatkannya sebagai wawasan beliau untuk membangunkan sebuah negara di mana rakyatnya bersatu padu dan hidup dalam harmoni, Encik Tan berkata beliau yakin masyarakat akan lebih bersatu hati apabila mereka merasa terjamin dari segi kewangan. Lantas mereka mampu memikirkan tentang kesejahteraan lebih besar buat masyarakat. Ketiga-tiga calon pilihan raya Presiden semakin giat mendampingi orang ramai pada hari ketiga berkempen hari ini dengan melakukan lawatan ke ruang-ruang masyarakat seperti pusat penjajah. Tahukah anda setiap calon dibenar membelanjakan sehingga $812,000 sahaja untuk berkempen di bawah syarat-syarat yang ditetapkan Akta Pilihan Raya Presiden. Encik Eng Kok Song siang tadi berada di pasar dan pusat makanan Gimo pagi tadi untuk beramah mesra dengan para pegerai serta pengunjung. Encik Eng memberitahu pihak media bahawa beliau menggunakan wang simpanannya sendiri untuk biayai kempen pilihan raya ini. I've decided not to accept any donations, either financial donations or donations in kind, because I do not want to be beholden to anyone in standing for the presidency. There were some well-wishers who offered to help finance my campaign. I have respectfully declined their offers. Menjawab pertanyaan media tentang bagaimana Encik Tarman Shanmugaratnam merancang untuk membiayai kempennya, pasukan beliau menyatakan mereka sudah mematuhi segala peraturan dan garis panduan yang ditetapkan. Encik Tarman berada di Lau Pasat sebagai sebahagian daripada usaha mendekati masyarakat. Menurut beliau, lawatan sedemikian sangat berbeza berbanding sesi bertemu penduduk yang dilakukannya sebelum ini ketika berkecimpung dalam dunia politik.
General elections, of course, are very different because you visit people in their homes as well, and I've always made that a point to meet people at home. When it comes to presidential elections, you can't visit people at home all around the island. So meeting them at the hotspots like hawker centres and markets, and also organising dialogues with different groups has been extremely rewarding and very, very engaging, I would say. Bagi Encik Tan Kin Lian pula, beliau mahu menjalankan kempen yang khidmat di mana sebahagian besarnya dibiayainya sendiri. Beliau berkata demikian kepada media semasa berkunjung ke sebuah pusat penjajah di Senja. Encik Tan menambah beliau menghargai segala sumbangan derma yang sudah diterima sejauh ini. I'm funding this on my own. How much will I spend? I think it should be less than $100,000. But it is still a large sum of money to a retired person. I want to thank a few people who responded to the fundraising. Most of my donations are for $10, $20, some are $100. There are a few $1,000 donations. Singapura dan Qatar mengukuhkan hubungan dua hala dalam satu acara hari ini dengan Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed berkunjung ke istana sebagai sebahagian daripada lawatan 3 hari beliau ke Singapura. 5 perjanjian dalam bidang pembangunan sosial, pendidikan, penyelidikan, berkaitan air dan berkongsian komersil dimeterai. Upacara kedatangan PM Qatar itu disambut hangat dalam pertemuan dengan Presiden Halimah Yaakob. Dia kemudian bertemu dengan Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Sejenis orkid turut dinamakan sempena nama Sheikh Mohammed. Acara diakhiri dengan pemeteraian perjanjian antara kedua-dua negara. Perdana Menteri Lee Hsien Loong menyampaikan ucapan tahniah kepada Encik Seta Thavisin atas pelantikan beliau sebagai Perdana Menteri Thailand yang baharu. Dalam surat beliau, PM Lee melahirkan rasa yakin bahawa Thailand akan terus berkembang maju di bawah kepimpinan Encik Seta. Singapura dan Thailand, kata PM Lee, menikmati hubungan yang mesra di pelbagai peringkat. Ini termasuk hubungan ekonomi, politik serta pertukaran yang berlaku di peringkat masyarakat antara kedua-dua negara. Kerjasama yang terjalin pula merentasi pelbagai sektor termasuk perdagangan dan pelaburan, pertahanan dan pendidikan. Beliau menantikan saatnya bekerjasama dengan Encik Seta untuk meningkatkan lagi hubungan dua hala. PM Lee turut mengundang Encik Seta untuk mengunjungi Singapura.